Okay. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Hari ini kita akan membicarakan tajuk yang agak besar dan merupakan isu semasa dan merupakan isu yang hangat diperkatakan di negara kita khususnya Malaysia, iaitu obesiti kanak-kanak, di mana silat dan apa pengajaran yang boleh diambil. Sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, saya ingin memperkenalkan diri saya iaitu Yusuf Zarifki sebagai moderator anda pada hari ini. Okey, bersama kita hari ini beberapa panel yang tidak asing lagi, iaitu panel pertama Profesor Dr. Hairul Azimi, manakala panel yang kedua Dr. Ahmad Baihaqi, dan panel yang ketiga daripada Kementerian Kesihatan Dr. Azmi, dan panel kita yang terakhir iaitu Profesor Dr. Muhammad Syazwan. Okey, hari ini kita akan berikan satu fokus kepada perihal yang mengenai obesiti. Pastinya obesiti adalah satu keadaan di mana terdapat lebihan lemak tersimpan di dalam tubuh. Bermakna tubuh tidak lagi mampu untuk menyimpan protein dan karbohidrat. Lalu lebihan itu ditukar kepada lemak dan disimpan di dalam tubuh. Akibatnya meningkatkan risiko mendapat penyakit seperti penyakit jantung, kanser, lumpuh, diabetes, tekanan tinggi, kesukaran bernafas dan banyak lagi penyakit gaya hidup yang lain. Kegemukan atau obesiti adalah satu penyakit kronik yang sedang melanda di kalangan masyarakat dunia dan Malaysia khususnya. Obesiti dalam kalangan kanak-kanak amat membimbangkan kerana bukan sahaja risiko penyakit yang bakal dihadapi, malah risiko untuk mengalami obes di alam dewasa juga tinggi. Pencegahan awal adalah sangat penting, iaitu sejak dari alam kanak-kanak lagi. Kita sedia maklum bahawa obesiti ini bukanlah satu penyakit yang secara tiba-tiba diperoleh oleh seseorang kanak-kanak. Tentu terdapat punca-punca yang menyebabkan seseorang kanak-kanak itu mengalami masalah obesiti ini. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut, saya mempersilakan panel kita yang pertama untuk mengemukakan fakta-fakta yang faktor yang menyebabkan masalah obesiti ini berlaku pada kanak-kanak. Silakan Profesor Dr. Hairul Azimi. Terima kasih kepada Tuan Moderator di atas soalan yang diajukan. Punca berlakunya masalah obesiti dalam kalangan kanak-kanak juga dalam kalangan kanak-kanak disebabkan oleh sikap ibu bapa yang kurang menjaga pemakanan anak-anak mereka. Ibu bapa terlalu mengikut kehendak anak-anak sehingga mengabaikan pemilihan pemakanan yang berkhasiat. Ibu bapa memberikan makanan yang dipilih oleh anak-anak walaupun mereka tahu makanan tersebut tidak berkhasiat dan kurang sesuai untuk pembesaran anak-anak mereka. Kita tahu bahawa makanan segera yang memang menjadi kegemaran kepada kanak-kanak seperti KFC, pizza dan makanan segera yang lain. Makanan segera ini mempunyai kadar garam, lemak dan kadar kalori yang tinggi yang boleh mengundang obesiti. Menurut unit kesihatan Hospital Universiti Malaya, mereka telah melakukan satu kajian terhadap ayam goreng KFC di mana ayam tersebut mengandungi kadar garam, lemak yang tinggi serta kadar kalori yang tinggi yang boleh mengundang obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Malah ia bukan sahaja akan menyebabkan obesiti tapi juga akan mengundang penyakit kronik seperti kencing manis, darah tinggi dan penyakit-penyakit lain. Oleh itu, obesiti yang berlaku dalam kalangan kanak-kanak juga berpunca dari sikap ibu bapa yang kurang menjaga pemakanan anak-anak kerana terlalu mengikut kehendak mereka sejak kecil lagi. Okey, terima kasih atas pandangan serta ulasan yang telah diberikan oleh Profesor Dr. Hairul Azimi. Mungkin ibu bapa adalah merupakan salah satu punca atau faktor yang menyebabkan kanak-kanak mengalami masalah obesiti ini. Namun, masih terdapat lagi faktor-faktor lain atau punca lain selain daripada ibu bapa. Jadi, saya ingin meminta panel kita yang kedua, Profesor Dr. Ahmad Baihaqi untuk memberikan ulasan.
Okay, terima kasih kepada tuan moderator kita atas soalan yang diajukan. Okey. Punca gejala obesiti dalam kalangan anak adalah disebabkan oleh pemakanan yang tidak seimbang. Pemakanan tidak seimbang ini adalah tabiat makanan yang buruk, iaitu makan secara berlebihan, berkurangan, atau makan makanan tidak sihat seperti makanan yang rendah serat atau tinggi lemak, garam dan gula. Okey, tabiat makanan yang tidak sihat boleh menjejaskan pengambilan nutrien dalam sehari, termasuklah tenaga, protein, karbohidrat, nasi, asid lemak, vitamin dan mineral serta serat dan cecair. Cara pemakanan yang tidak seimbang ini menjadi punca utama peningkatan kadar obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Okey, sifat masyarakat khususnya kanak-kanak yang mudah terpedaya dengan sebaran jenis makanan yang unik dan menarik tanpa memikirkan kandungan makanan tersebut dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam badan mereka yang seterusnya menjadikan mereka obesiti. Pemilihan makanan yang kurang sihat terutamanya seperti lemak dan makanan manis secara berlebihan dapat meningkatkan peluang untuk menjadi obesiti dengan lebih cepat kerana hasil daripada makanan tersebut yang mengandungi lemak akan menjadi tepu dan mampat dalam tubuh mereka sehingga menjadikan mereka obesiti. Seterusnya ialah disebabkan wujudnya kemudahan restoran dan gerai 24 jam serta perkhidmatan penghantaran makanan menjadi punca masyarakat khususnya golongan kanak-kanak tidak lagi menghiraukan masa makan yang betul dalam kehidupan seharian mereka. Hari ini kerana ibu bapa yang pulang lewat daripada kerja akan beli dan membungkus makanan tersebut untuk dijadikan bekalan untuk anaknya makan di lewat malam bagi mengelakkan anak-anaknya tidur dalam keadaan kelaparan. Oleh itu, pemakanan yang tidak seimbang ini menjadi punca kepada gejala obesiti dalam golongan kanak-kanak. Okey, terima kasih kepada panel kita yang kedua iaitu Profesor Dr. Ahmad Baihaqi. Okey, berdasarkan satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Pegawai Perubatan Jabatan Pediatrik Hospital Universiti Sains Malaysia iaitu USM, iaitu Dr. Siti Fatimah Abdul Hussein yang mengatakan bahawa kegemukan atau obesiti adalah satu penyakit yang semakin meningkat dalam kalangan kanak-kanak pada masa kini. Dan seseorang kanak-kanak itu dianggap obes apabila indeks gising tubuh badan atau body mass index iaitu BMI adalah tinggi bagi umur dan jantinanya. Jadi, masih terdapatkah punca-punca lain kepada peningkatan masalah obesiti ini dalam kalangan kanak-kanak? Jadi bolehkah panel kita seterusnya iaitu Dr. Azmi memberikan penerangan yang lebih lanjut. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada tuan moderator kita. Okey, antara faktor lain yang menyebabkan berlakunya masalah obesiti ialah kurangnya melakukan aktiviti beriadah. Mengikut data rasmi Kementerian Kesihatan, kadar obesiti kanak-kanak di negara ini adalah 15% lebih tinggi, akan tetapi jumlah itu dipercayai lebih tinggi sekarang, terutama di Kuala Lumpur dan Selangor yang mencecah antara 30 hingga 40%. Hal ini dikatakan demikian kerana seperti yang kita tahu, masyarakat di bandar lebih terdedah dengan permainan video berbanding dengan kanak-kanak di kampung. Kanak-kanak di bandar lebih diperkenalkan dengan gadget-gadget seperti telefon pintar, laptop, televisyen dan lain-lain. Perkara ini bukan sahaja dapat melemahkan otak mereka, malah dapat melemahkan tubuh badan mereka kerana mereka menghabiskan masa yang agak panjang untuk bermain permainan video yang semakin banyak sekarang berada di dalam internet. Hal ini akan mengurangkan kegiatan mereka untuk melakukan aktiviti di luar dengan beriadah dan mengeluarkan peluh daripada badan. Hal ini tidak elok untuk kesihatan tubuh badan mereka kerana badan yang tidak mengeluarkan peluh akan menyebabkan badan kita menjadi lemah dan lemak-lemak akan terus berkumpul di dalam badan kita. Perkara ini jika diteruskan secara berterusan akan menyebabkan perkara yang lebih berbahaya iaitu penyakit jantung, masalah kencing manis, ketidakstabilan darah dan lain-lain lagi. Pada panel kita yang ketiga iaitu Dr. Azmi.
Jadi, sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, dengan lebih mendalam lagi, selain daripada punca-punca daripada ibu bapa, daripada pemakanan serta gaya hidup, masih terdapatkah punca-punca lain yang mendorong kepada peningkatan masalah obesiti ini dalam kalangan kanak-kanak? Saya menjemput panel kita yang terakhir iaitu Profesor Dr. Syazwan untuk memberikan pandangan mengenai masalah ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita. Okey. Punca punca obesiti dalam kanak-kanak di Malaysia adalah berpunca daripada genetik. Menurut International Journal of Environment Research and Public Health pada 2010 menyatakan ibu bapa yang obesiti dan gemuk berisiko besar untuk anak-anaknya memiliki penyakit yang sama. Menurut Prof. Madya Dr. Muhammad Yazid Jalaluddin dari bahagian Endonologi Pusat Pakar UM berkata, kanak-kanak yang mempunyai ibu atau bapa yang gemuk berdepan 4 atau 5 kali ganda risiko untuk anaknya membesar menjadi dewasa obesiti, penyakit obesiti. Jika kedua-dua ibu bapa gemuk, risiko untuk anak mereka menghidap penyakit obesiti adalah 5 kali ganda risiko untuk menghidap penyakit itu. Hal inilah kita cenderung melihat seseorang yang gemuk berkemungkinan besar ibu bapanya juga mempunyai badan gemuk yang sama akibat daripada genetik yang sama. Hal ini terjadi kerana semasa ibu yang mempunyai penyakit obesiti yang sedang hamil, unsur sel lemak yang banyak melebihi ukuran normal secara automatik akan diturunkan kepada bayi yang sedang dalam kandungan. Itu sahaja daripada saya. Kembali kepada moderator. Terima kasih kepada panel kita yang terakhir iaitu Profesor Dr. Syazwan. Okey, jika kita lihat genetik adalah merupakan salah satu punca yang ramai masyarakat atau masyarakat di luar sana tidak mementingkan faktor ini kerana mereka tidak tahu mengenai genetik ini. Mereka hanya tahu mengenai makanan, gaya hidup. Namun genetik ini juga mempengaruhi kepada masalah peningkatan masalah obesiti dalam kanak-kanak. Sebagai contoh kita boleh lihat mengenai kadar metabolisme di dalam tubuh manusia. Kadar metabolisme iaitu setiap manusia ialah berbeza-beza. Ini menunjukkan bahawa genetik juga memainkan peranan dalam menentukan masalah obesiti dalam kanak-kanak ini. Okey, seterusnya kita pergi dengan lebih jauh, dengan lebih mendalam lagi mengenai masalah obesiti ini. Sudah tentu obesiti ini mempunyai pelbagai kesan, terutamanya memberikan kesan-kesan buruk. Jadi, untuk pergi dengan lebih mendalam atau lebih mengetahui lagi mengenai obesiti ini, saya ingin menjemput panel kita Profesor Dr. Hairul Hazimi untuk memberikan ulahan mengenai apakah kesan-kesan terhadap kanak-kanak yang menghadapi masalah obesiti ini. Silakan. Okay, terima kasih kepada Tuan Moderator di atas soalan yang diajukan. Kita tahu obesiti dalam kalangan kanak-kanak memberi banyak kesan yang buruk terhadap diri mereka. Antara kesan obesiti dalam kalangan kanak-kanak ialah akan menimbulkan masalah psikologi kepada individu, kepada kanak-kanak tersebut. Ini kerana bahawa kita tahu bahawa kanak-kanak yang mengalami obesiti akan mudah dipersendakan atau diejek oleh rakan-rakannya yang mempunyai bentuk badan fizikal yang normal. Oleh itu, kanak-kanak yang mengalami obesiti ini akan menyepikan diri
dan tidak suka bergaul dengan rakan-rakan mereka untuk mengelakkan diri mereka diketawakan. Mereka juga akan merasakan diri mereka tidak menarik dan akan sentiasa berada dalam dunia mereka sendiri tanpa bergaul dengan rakan-rakan yang lain kerana disisir oleh rakan-rakan. Keadaan ini mungkin akan menyebabkan kanak-kanak yang tidak berfikiran matang akan mencederakan diri mereka. Selain itu, kanak-kanak juga mungkin mengalami masalah psikologi dari segi penyakit seperti penyakit bulimia nervosa, yang mana penyakit ini dikatakan seseorang individu dia akan makan dengan banyak apabila ia mengalami tekanan, dan ia akan memuntahkan kembali makanan tersebut dengan memasukkan jari ke dalam mulut mereka. Okey, di samping itu kanak-kanak ini juga mungkin akan mengambil pil pelangsingan badan untuk menurunkan berat badan mereka yang berlebihan, sehingga mereka terlalu bergantung kepada ubat ini yang akhirnya pil ini memberi kesan sampingan kepada diri mereka yang menyebabkan mereka terlantar di hospital. Oleh itu jelaslah bahawa obesiti yang berlaku dalam kalangan kanak-kanak akan mendedahkan mereka kepada masalah psikologi yang tidak diingini. Masalah psikologi yang berlaku dalam diri kanak-kanak sejak kecil ini mungkin akan dibawa sehingga mereka dewasa kelak. Terima kasih. Okay, terima kasih di atas ulasan yang cukup bernas itu. Betul bahawa kesan psikologi ini merupakan kesan yang agak teruk, terutamanya bagi kanak-kanak, kerana kita sedia tahu kanak-kanak mereka tidak matang, dan dengan mempunyai masalah psikologi ini, kanak-kanak boleh melakukan apa-apa saja melakukan apa-apa saja dalam luar kawalan, seperti mencederakan diri atau lebih teruk membunuh diri. Okey, seterusnya saya ingin menjemput panel kita yang kedua, Profesor Dr. Ahmad Baihaqi, untuk memberikan pendapat Prof mengenai kesan-kesan lain terhadap individu atau kanak-kanak yang menghadapi masalah obesiti ini. Silakan. Terima kasih kepada tuan moderator kita. Okey. Obesiti dalam kalangan kanak-kanak ini banyak memberi kesan. Antara salah satunya adalah masalah kesihatan. Masalah kesihatan merupakan masalah yang paling dominan apabila seorang itu menghadapi obesiti. Masalah kesihatan yang pertama adalah masalah kencing manis. Masalah kencing manis sememangnya berkait rapat dengan obesiti. Menurut kajian daripada seorang pensyarah yang berasal daripada Universiti Sains Malaysia, katanya hampir 9% orang yang obesiti akan menghidapi masalah diabetes ataupun kencing manis yang sememangnya sama, dan ini tak mustahil berlaku kepada golongan kanak-kanak. Diabetes ini berlaku apabila pankreas tidak dapat menghasilkan insulin yang mencukupi atau sel-sel tubuh menjadi kebal kepada insulin yang berpunca daripada makanan yang mempunyai banyak gula ataupun banyak minuman-minuman soda. Selain itu, darah tinggi juga boleh terjadi apabila kanak-kanak menghadapi masalah obesiti. Ianya berlaku apabila dinding saluran arteri mengeras akibat daripada mendakan pelat dan lemak, iaitu atherosclerosis, arteri yang tersumbat oleh lemak meningkatkan tahap seseorang itu mengalami masalah tekanan darah tinggi. Kajian menunjukkan bahawa pengambilan garam dan natrium yang tinggi serta pengambilan kalium rendah disebabkan oleh tidak makan makanan seperti buah-buahan yang cukup dan sayur-sayuran, serta pengambilan alkohol yang berlebihan boleh menyumbang kepada masalah tekanan darah tinggi dalam golongan kanak-kanak. Okey, untuk yang seterusnya adalah golongan kanak-kanak yang menghadapi obesiti ni berisiko menghadapi kanser usus.
hal ini berlaku apabila golongan kanak-kanak yang suka terhadap makanan daging yang telah dicincang ataupun lebih kepada makanan proses, ianya beri risiko yang tinggi kepada kanak-kanak tersebut untuk menghadapi kanser usus. Kerana 1/4 iaitu 28% bagi setiap 120 gram daging yang dimakan setiap hari, dan hampir 10 ataupun 9% bagi setiap 30 gram daging proses akan dimakan setiap hari yang mengandungi salah satu sel-sel yang boleh menyebabkan berlakunya risiko kanser usus. Jadi oleh itu obesiti yang berlaku dalam kalangan kanak-kanak ini meninggalkan kesan yang buruk terhadap masalah kesihatan mereka itu sendiri. Okey, terima kasih di atas pendapat dan ulasan yang cukup menarik itu. Okey, seterusnya kita ingin menjemput panel kita yang seterusnya, iaitu Dr. Azmi, untuk memberikan kesan-kesan lain selain daripada kesan psikologi dan kesan kepada kesihatan terhadap kanak-kanak ini. Silakan. Okey, antara kesan lain yang mungkin dihadapi oleh kanak-kanak akibat masalah kegemukan atau obesiti ialah perkara ini mungkin akan menurunkan prestasi mereka dalam pelajaran. Hal ini dikatakan demikian kerana masalah obesiti akan meningkatkan saiz berat badan mereka, dan saiz badan mereka juga akan bertambah. Hal ini akan memberikan kesukaran kepada mereka bila di dalam bilik darjah. Hal ini kerana suasana bilik darjah yang mempunyai ramai pelajar dan susunan meja yang sempit menyukarkan keadaan mereka untuk bergerak dengan selesa. Selain itu, pelajar yang memiliki berat badan yang berlebihan juga akan sentiasa berpeluh walaupun tidak melakukan apa-apa aktiviti. Hal ini bukan sahaja memberi kesan pada diri mereka, malah memberi kesan pada rakan-rakan yang di sekeliling, kerana badan yang berpeluh akan mengeluarkan satu bau yang tidak selesa. Hal ini akan menurunkan prestasi pelajar dalam pelajaran. Oleh demikian, amatlah wajar bagi kita untuk sentiasa sedar akan kepentingan menjaga berat badan kita supaya tidak dilabelkan sebagai obesiti, kerana perkara ini bukan sahaja memberi kemudaratan kepada kita, malahan pada orang di sekeliling kita. Prestasi kerja atau pelajaran mereka mungkin terganggu kerana berat badan kita yang berlebihan yang mengeluarkan satu bau yang tidak mengganggu dengan keadaan sekeliling. Okey, terima kasih di atas perkongsian atau ulasan yang menarik yang telah diberikan oleh Dr. Azmi sebentar tadi. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut atau lebih mendalam lagi, tentu panel kita terakhir ingin mengatakan sesuatu atau ingin berkongsi idea mengenai kesan obesiti kanak-kanak ini. Okey, saya persilakan panel kita yang seterusnya, iaitu Profesor Dr. Muhammad Syazwan. Okey, terima kasih kepada moderator. Okey, kesan obesiti dalam kalangan kanak-kanak juga menyebabkan mengganggu masalah tidur. Kajian obesiti dalam kalangan kanak-kanak diterbitkan dalam Journal of Nutrition and Metabolism pada 2012 mendapati 60% kanak-kanak obesiti mengalami masalah gangguan tidur. Gangguan tidur atau masalah tidur boleh dikenal pasti melalui bunyi dengkur dan halangan dari sebahagian atas salur udara seseorang. Hal ini telah menyebabkan salur udara menjadi sempit disebabkan jumlah lemak yang banyak pada bahagian leher. Ini menyebabkan pernafasan untuk menyedut udara berkurang dan mengganggu sistem tidur.
Apabila mempunyai terlalu banyak lemak di sekitar abdomen dan dada, pernafasan menjadi sukar dan berlaku hipoventilasi. Kadar oksigen yang masuk dengan sedikit melalui proses pernafasan akan memberi kesan yang tidak baik kepada kesihatan dan kualiti kehidupan kanak-kanak obesiti. Kanak-kanak yang mengalami masalah tidur akan berdengkur kuat dan sukar bangun tidur, dan mereka sering rasa sakit kepala, mengantuk pada waktu siang. Menurut Dr. Eng Kah Peng 2015, kekurangan oksigen dalam darah untuk jangka masa yang panjang boleh menyebabkan kegagalan jantung dan boleh membawa kepada kemerosotan ingatan. Terdapat ubat-ubatan dan peralatan boleh merawat dan melegakan simptom sistem USA dan hipoventilasi bagi memperbaiki kualiti tidur dan mengurangkan komplikasi. Namun, langkah yang paling penting adalah merawat punca kepada masalah itu dengan pesakit perlu mengurangkan berat badan jika tidak mahu bergantung kepada ubat-ubatan dan peralatan itu selama-lamanya. Itu saja daripada saya. Okey, terima kasih kepada kesemua panel kita dengan pelbagai pandangan atau pendapat mengenai kesan obesiti ini terhadap kanak-kanak. Okey, kita pergi dengan persoalan kita yang selanjutnya ataupun masalah kita yang seterusnya, iaitu mengenai langkah-langkah yang boleh diambil dalam menangani masalah obesiti dalam kalangan kanak-kanak ini. Jika ibu bapa perasan, setiap kanak-kanak mempunyai buku rekod kesihatan iaitu Bodyhood Pin or Blue. Gerah berat serta tinggi boleh dilihat di ruangan belakang buku tersebut. Sekiranya berat sentiasa di bahagian atas sehingga melepasi gerah bermakna anak itu mempunyai berat yang berlebihan. Jadi penting bagi setiap ibu bapa dalam memastikan berat badan anak-anak mereka sentiasa dalam keadaan yang sihat dan terkawal. Mungkin terdapat langkah-langkah lain yang boleh diambil oleh ibu bapa dalam menangani atau mengatasi masalah obesiti ini dalam kalangan kanak-kanak. Jadi saya serahkan forum ini kepada panel kita, Dr. Azmi, untuk mengulas dengan lebih lanjut mengenai langkah yang boleh diambil oleh ibu bapa dalam menangani masalah obesiti ini dalam kalangan kanak-kanak. Silakan. Okey, terima kasih kepada moderator kita. Okey, antara langkah untuk mengatasi masalah obesiti ini ialah ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting dalam mendidik anak-anak mereka. Hal ini demikian kerana ibu bapa merupakan guru atau model yang paling baik dalam perkembangan pembelajaran anak-anak kerana mereka mempunyai masa yang panjang dengan ibu bapa berbanding guru-guru. Ibu bapa perlu mengawal cara pemakanan anak mereka sejak kecil lagi. Pemakanan yang melibatkan gula, makanan segera, makanan bergoreng, coklat dan makanan ringan perlu dikurangkan walaupun kita tahu pada usia tersebut keinginan mereka untuk mencuba atau merasa makanan tersebut adalah tinggi. Namun, kita perlu memastikan pengambilannya adalah terkawal. Hal ini untuk memastikan anak-anak tidak ketagih dengan makanan tersebut. Ibu bapa perlu menyediakan makanan yang seimbang seperti menghidangkan sayur-sayuran pada anak mereka sejak kecil lagi. Hal ini untuk memastikan mereka lebih terbiasa dengan makanan yang berkhasiat. Seperti yang kita tahu, kanak-kanak mudah terpengaruh dengan sesuatu iklan atau perkara yang disebarkan di media sosial yang berkaitan dengan kesedapan oleh makanan ringan atau perkara-perkara lain. Oleh itu, ibu bapa juga perlu mengawal tingkah laku anak mereka dengan melihat apa yang mereka ketahui di dalam media sosial. Okey, ibu bapa juga perlu menyediakan makanan yang sihat seperti sayur-sayuran dalam hidangan yang kreatif, seperti memasaknya dengan masakan kegemaran mereka atau lain-lain lagi. Hal ini untuk menarik minat mereka supaya lebih gemar makan sayur-sayuran serta buah-buahan berbanding dengan makanan ringan yang lain.
Itu saja daripada saya. Terima kasih atas pandangan atau pendapat yang telah diberikan sebentar tadi. Jika kita fahami atau memahami dengan lebih mendalam, kita dapat lihat atau fahami bahawa tugas ibu bapa ni agak amat penting dalam menangani masalah obesiti ini. Namun tidak adillah jika hanya ibu bapa dipersalahkan. Mesti ataupun masih terdapat lagi langkah-langkah lain yang boleh diambil selain daripada ibu bapa itu sendiri. Saya serahkan forum ini kepada panel kita, iaitu Profesor Dr. Hairul Hazimi, mengenai langkah-langkah seterusnya dalam menangani masalah obesiti ini dalam kalangan kanak-kanak. Terima kasih atas Tuan Moderator di atas soalan yang diajukan. Kita tahu pelbagai langkah boleh diambil untuk mengatasi masalah obesiti dalam kalangan kanak-kanak pada masa ini. Mungkin selain daripada peranan ibu bapa, kita juga boleh mengambil langkah yang lain untuk menangani masalah obesiti ini. Antara langkah yang boleh diambil dalam menangani masalah obesiti dalam kalangan kanak-kanak ini ialah dengan mengadakan program kesihatan seperti ceramah dan kempen. Program kesihatan ini boleh dilakukan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti Kementerian Kesihatan Malaysia, pihak-pihak sekolah dan sebagainya. Mungkin pihak Kementerian Kesihatan Malaysia boleh melakukan ceramah atau kempen kesihatan di sekolah-sekolah dalam usaha mengatasi masalah obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Ini kerana melalui ceramah atau kempen dilakukan mungkin akan memberi sedikit sebanyak bimbingan tentang cara mengatasi masalah obesiti dan bahayanya obesiti terhadap diri kanak-kanak. Selain itu, melalui ceramah atau kempen dilakukan, mungkin boleh mendedahkan kanak-kanak dengan gaya pemakanan yang seimbang dan keburukan mengambil makanan yang tidak seimbang dan kurang berkhasiat yang boleh menyebabkan diri mereka terjebak dengan masalah obesiti ini. Oleh itu dengan ini mereka akan berasa takut dan akan mengambil berat tentang tahap kesihatan mereka supaya tidak mengalami obesiti dengan mengamalkan pemakanan yang seimbang dan berkhasiat pada masa akan datang. Okey, saja. Okey, terima kasih kepada panel kita. Mungkin masih lagi terdapat langkah-langkah yang boleh diambil atau efektif yang boleh diambil dalam menangani masalah ini, dalam menangani masalah obesiti dalam kalangan kanak-kanak ini selain daripada peranan ibu bapa, peranan masyarakat. Jadi, apakah peranan atau langkah-langkah yang berkesan yang boleh diambil dalam mengurangkan lagi jumlah kes atau jumlah kanak-kanak di negara kita yang mengalami masalah obesiti ini? Jadi, panel kita seterusnya, Profesor Dr. Ahmad Baihaqi, silakan. Terima kasih kepada Tuan Moderator kita atas soalan yang diajukan. Okey, masalah obesiti dan kalangan kanak-kanak ini adalah satu perkara yang boleh diubati, iaitu dengan langkah-langkah yang sesuai dan efektif seperti mengamalkan amalan pemakanan yang seimbang atau sihat. Langkah ini adalah langkah yang penting untuk mengatasi masalah obesiti. Pemakanan yang seimbang terdiri daripada semua nutrisi dan karbohidrat hingga ke protein. Semua nutrisi harus diambil oleh seseorang, khususnya kanak-kanak, dalam kuantiti atau kadar yang disyorkan oleh pakar-pakar pemakanan. Hal ini penting bagi memastikan bahawa badan menerima nutrisi yang cukup dan mengelakkan diri daripada berlaku obesiti. Makanan yang berkhasiat yang mengandungi nutrisi dan vitamin seperti buah-buahan, sayur-sayuran, tunusu dan bijirin sebenarnya dapat membantu pertumbuhan serta kesihatan tubuh badan. Atau dalam
bahasa pendeknya adalah mengamalkan amalan pemakanan yang seimbang yang terdapat di dalam piramid makanan, iaitu cuba elakkan makanan yang tinggi kandungan kalori seperti makanan yang banyak lemak dan gula serta kurangkan makanan yang bergoreng, dan perlu perbanyakkan makanan yang direbus. Okey, apabila kanak-kanak mengamalkan amalan makanan yang seimbang, mereka akan mempunyai tubuh badan yang sihat. Bila tubuh badan yang sihat, mereka mempunyai tubuh badan yang sihat, jadi mereka akan menjadi lebih aktif dan tidak hanya baring di dalam bilik saja yang akan meningkatkan peningkatan pertumbuhan badannya sehingga boleh menjadi mereka obesiti. Jadi bagi saya langkah yang terbaik atau langkah efektif untuk menangani masalah gejala obesiti dalam kalangan kanak-kanak adalah mengamalkan pemakanan yang seimbang. Terima kasih kepada Profesor Ahmad Baihaqi. Kita sedia maklum bahawa pemakanan amat penting kerana segala jenis penyakit rata-ratanya berpunca daripada pemakanan kita. Jika kita mengamalkan pemakanan yang tidak sihat, sudah tentu kita mungkin terjejas atau terdedah dengan penyakit-penyakit yang berbahaya. Namun, masih terdapatkah langkah-langkah lain selain daripada mengamalkan makanan yang sihat, peranak ibu bapa? Mungkin terdapat langkah lain dalam menangani masalah obesiti ini dalam kalangan kanak-kanak. Jadi, saya serahkan kepada Profesor Dr. Muhammad Syazwan untuk memberikan langkah atau pendapat mengenai langkah lain yang boleh diambil dalam mengatasi masalah ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas soalan yang diajukan. Langkah yang boleh dilakukan untuk mengatasi masalah obesiti dalam kalangan kanak-kanak adalah melalui amalan gaya hidup sihat. Gaya hidup sihat ini dengan melakukan senaman fizikal yang melibatkan otot-otot. Melalui senaman dapat menyihatkan badan sekaligus dapat mengatasi masalah obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Aktiviti senaman ini turut diakui oleh pakar perubatan kerana mempunyai banyak faedah. Antaranya ialah membina kekuatan otot, jantung dapat bekerja dengan baik, membantu mengawal darah yang tidak normal dan menguatkan tulang serta meningkatkan imbangan. Aktiviti senaman yang berkala mampu menjadikan kehidupan seseorang lebih ceria dan sihat. Kanak-kanak patut terlibat dengan aktiviti fizikal yang menyeronokkan seperti senaman berpasukan, yoga, berenang, basikal, futsal, bola sepak ataupun yang terlalu berat maupun memenatkan. Senaman yang baik ialah senaman yang melibatkan pergerakan sendi dan menggunakan otot untuk menggalakkan pembinaan otot. Kanak-kanak yang masih kecil pula perlu digalakkan dengan bermain di taman permainan atau melakukan aktiviti di luar rumah. Dalam konteks ini, sekiranya amalan bersenam diamalkan oleh kanak-kanak, masalah obesiti dapat dikurangkan sekaligus dapat mengelakkan diri kanak-kanak daripada penyakit berbahaya seperti penyakit obesiti itu. Itu saja daripada saya. Okey, terima kasih kepada kesemua panel-panel kita di atas lontaran idea yang cukup bernas itu tadi. Okey, jika kita lihat kepada statistik mengenai golongan kanak-kanak yang mengalami masalah obesiti ini, negara kita, Malaysia sendiri, menduduki tangga kedua, iaitu yang mempunyai kanak-kanak mempunyai masalah obesiti, iaitu sebanyak 12.7% di belakang Brunei. Ini menjadikan satu kebimbangan atau menjadi masalah kepada negara kita pada kemudian hari. Sebagai kesimpulan atau yang dapat disimpulkan di sini bahawa penyakit atau masalah atau masalah obesiti dalam kalangan kanak-kanak ini merupakan satu masalah yang amat serius yang perlu ditangani oleh negara kita. Namun masalah ini tidak hanya perlu ditangani oleh kerajaan sahaja, namun semua individu perlu terlibat secara langsung
dalam mengatasi masalah ini. Jadi sikap ibu bapa atau sikap kanak-kanak itu sendiri perlulah sentiasa peka mengenai kesihatan mereka. Seperti kita sedia tahu, merawat itu lebih baik daripada mengubati. Sekian sahaja forum kita pada malam ini. Terima kasih saya ucapkan kepada panel-panel kita, panel-panel pada hari ini kerana sudi meluangkan masa pada hari ini. Terima kasih.